Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Fairuz selaku pensyarah kos penghayatan etika dan peradaban. Kumpulan kami akan membentangkan hasil laporan kami yang bertajuk Amansyah Pencuri 1 Sen. Saya, Encik Oro, akan membentangkan bahagian pengenalan. Kami merupakan kumpulan G1K7 yang terdiri daripada 10 orang ahli dan Muhammad Nias Al-Abrar bin Muhammad Nordin selaku ketua kumpulan kami. Pada tahun 1990, Malaysia telah digemparkan dengan kisah Amansyah Ahmad, seorang pekerja bank di Hock Hua Bank. Dia telah mencipta satu sistem bagi mengumpulkan 1 sen daripada setiap akaun pelanggan Hock Hua Bank. Dengan menggunakan duit tersebut, dia telah membeli 6 buah kereta mewah. Dia turut dijemput ke segmen popular di TV3 untuk mempamerkan kereta mewahnya. Kegiatannya terbongkar selepas bekas pengurus Hock Hua Bank curiga dengan asetnya dan lantas membuat laporan polis. Amansyah akhirnya dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Tujuan kes ini dikaji adalah untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat supaya kes ini tidak akan berlaku lagi. Seperti apa kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita mungkin hanya mengambil 1 sen, tapi akibatnya tidak semestinya sedikit itu. Outline pembentangan, kita akan bermula pada pengenalan yang dihasilkan oleh Eng Chauro dan saya sendiri, Nur Aisyah Fatihah binti Yaakob. Yang kedua adalah latar belakang, Nur Adibah Farhana binti Ali, Nur Rashikin Natasha binti Alex, Nur Syazwani binti Johan. Yang ketiga adalah perbincangan, Nadia adalah anak Indang, Nadira Hafifi binti Surimin, Muhammad Nias Al-Abrar bin Muhammad Nordin. Yang terakhir sekali adalah rujukan yang dihasilkan oleh Nur Afifah Akilah binti Muhammad Syamsuddin. Ini merupakan latar belakang bagi penjenayah yang terlibat dalam kes pencuri 1 sen. Kes ini melibatkan Amansyah yang merupakan graduan perakanan dari Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara. Beliau berusia 24 tahun ketika jenayah tersebut berlaku. Beliau merupakan seorang eksekutif bank di Bank Hock Hua yang dikatakan sebagai seorang pekerja yang cekap. Beliau bekerja sebagai eksekutif bank yang bergaji sebanyak RM1,800 Malaysia. Semasa melakukan jenayah tersebut, beliau telah membeli 6 buah kereta mewah yang dibeli beliau selepas mendapat keuntungan melalui jenayah yang dilakukan beliau. Antara kereta sport yang dimiliki oleh Amansyah ialah sebuah Lamborghini Countach bernilai 1.3 juta ringgit Malaysia, Mercedes-Benz 300 SL yang bernilai 502,000 ringgit Malaysia, Mercedes-Benz 300i 192,000 ringgit Malaysia, Porsche 928 S4 638,000 ringgit Malaysia, Porsche Carrera 350,000 ringgit Malaysia dan BMW 329i yang bernilai 68,000 ringgit Malaysia. Kejadian ini berlaku di sebuah cawangan Bank Hock Hua di Raja Laut Kuala Lumpur, iaitu tempat Amansyah bekerja sebagai seorang pekerja yang agak cekap. Majikannya menyedari bakat yang dimiliki oleh Amansyah, lalu menghantarnya untuk menghadiri kursus komputer setelah setahun bekerja dan dinaikkan pangkat sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Speed, iaitu sistem pemindahan elektronik untuk dana dan security. Dengan kemahiran yang ada setelah menghadiri kursus tersebut, dia menggunakan jawatan dan kemahiran yang dipelajari untuk melaksanakan sebuah operasi, iaitu dengan memindahkan 1 sen setiap hari dari setiap akaun di Hock Hua Bank ke akaun agensi pengiklanan bistro miliknya yang berada di Bumi Putra, Malaysia Berhad. Dia berjaya mengaut keuntungan sebanyak 4.01 juta dalam masa 14 hari. Dia menggunakan duit tersebut untuk membeli kereta-kereta sport dan menaikkan koleksi keretanya ke pertunjukan kereta dan rancangan TV3 sekapur sirih. Bekas majikannya yang menonton rancangan TV3 tersebut merasa curiga
lalu mengumpul bukti dan membuat laporan polis. Ahmad Shah diberkas di kondominium mewahnya di Bangsar pada 11 Jun 1990 dan didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Masuk ke bahagian perbincangan mengenai kes Ahmad Shah si pencuri 1 sen. Faktor-faktor berlakunya kes ini ialah kelemahan sistem perbankan, ketamakan peribadi, kurangnya integriti dalam menjalankan tugas dan kurang kesedaran mengenai jenayah cyber. Antara akta yang dikaitkan dengan kes ini ialah Kanun Keseksaan Seksyen 409, Akta SPRM 2009, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Seksyen 133 dan hukuman yang dikenakan adalah selama 5 tahun penjara. Antara implikasi kepada individu atau organisasi dan negara adalah yang pertama pada peringkat individu, rasuah akan menyebabkan reputasi individu untuk jatuh dan dipandang hina oleh masyarakat. Dalam organisasi pula, sistem, prosedur dan peraturan dalam sebuah organisasi menjadi tidak berkesan. Untuk individu dan negara pula, rasuah boleh menyebabkan kemasukan senjata api, dadah dan judi ke dalam negara dan merosakkan ekosistem negara. Melalui hasil perbincangan, terdapat 3 langkah yang diketengahkan oleh SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Strategi serampan 3 mata ini diadaptasikan oleh SPRM adalah berdasarkan kepada Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 di bawah Akta 694. Yang pertama adalah mempersakan penguatkuasaan undang-undang dengan mengesan kes yang tersangka melalui penyiasatan. Yang kedua, melakukan pencegahan awal dengan inisiatif kempen kesedaran, berkenaan amalan, sistem dan prosedur serta menawarkan hikmat nasihat untuk orang ramai. Yang ketiga adalah menitikberatkan pendidikan kepada semua golongan masyarakat. Hal ini mampu meningkatkan pemahaman akan kesan dan implikasi terhadap pengabaian nilai integriti. Pengajaran daripada kajian kes yang dibuat. Yang pertama, kepentingan sikap integriti dan amanah dalam diri, terutamanya kepada pekerja atau orang yang diberikan tanggungjawab ke atas sesuatu. Seseorang individu yang diamanahkan sesuatu perlulah menjaganya dengan penuh tanggungjawab serta berintegriti. Perbuatan Ahmad Shah yang tidak berintegriti mengakibatkan kerosakan kedaulatan kewangan, menjejaskan keamanan sosial dan menggugat kesejahteraan masyarakat. Pengajaran yang kedua adalah gejala sosial rasuah yang merebak ke dalam sosial akan menyebabkan ketidakadilan dan kerosakan institusi. Peningkatan integriti dalam kedua-dua sektor awam dan swasta merupakan komponen penting dalam mencegah rasuah. Sekiranya gejala ini tidak dibendung, masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini akan menjejaskan kedaulatan sesebuah negara. Pengajaran yang ketiga pula, kes jenayah rasuah boleh mencemarkan nama baik negara, masyarakat, keluarga serta individu itu sendiri. Perbuatan rasuah boleh menyebabkan Malaysia dipandang rendah oleh negara luar. Hal ini kerana rasuah bukan perkara yang perlu dibanggakan, sebaliknya ia merupakan sesuatu yang memalukan. Seterusnya, rumusan. Kesimpulannya, sikap integriti perlulah diterapkan dalam kehidupan rakyat. Peranan daripada pelbagai pihak, contohnya kerajaan, masyarakat, ibu bapa dan individu amatlah penting. Konsep murni juga perlu diterapkan pada peringkat awal kehidupan seseorang untuk membantu memahami betapa pentingnya melindungi negara dan diri sendiri daripada gejala rasuah. Kerajaan juga perlu membanyakkan kempen kesedaran serta memperluaskan pendidikan berkaitan isu rasuah dan integriti. Dengan ini, kita dapat mengekalkan keharmonian negara dan mengekalkan jenayah rasuah secara berulang.